Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung lagi perbincangan kertas satu kita. Dan kita mulakan dengan soalan nombor 21. Okey, nombor 21 dia tanya. Okey, dia cakap Rajah 7 menunjukkan sendi siku manusia. Okey, ni sendi siku manusia, sendi siku kamu kan. Manakah bahagian yang berlabel A, B, C dan D menyambungkan otot kepada tulang? Okey. Fokus dia kat sini adalah menyambungkan otot kepada tulang. Jadi yang menyambungkan otot kepada tulang kita panggil dia sebagai tendon. Okey, antara A, B, C dengan D ni yang mana satu ialah tendon? Okey, jawapan dia adalah A. Okey. Seterusnya soalan nombor 2. Rajah 8 menunjukkan sejenis tumbuhan dengan struktur akar yang khas untuk sokongan tambahan. Okey, ni rajah 8. Kamu tengok akar dia besar-besar macam ni kan. Pokok dia pun pokok besar. Soalan dia, apakah nama struktur akar tersebut? Okey, kita panggil akar apa ni? Okey, kalau kamu tengok buku teks kamu, buku surat 134. Okey, buku surat 134. Okey, di sini kamu nampak. Akar bani terdapat pada pokok besar dan tinggi. Seperti pokok durian dan pokok angsana. Okey, kalau kamu tengok yang lain ni, akar sokong, akar apa ni? Akar cengkam, akar jangkang apa semua ni tak sama macam gambar yang kamu tengok tu. Yang paling tepat adalah akar bani. Jadi jawapan dia kat sini adalah akar bani, iaitu D. Okey. Seterusnya 23. Okey, rajah 8 menunjukkan satu kelenjar endokrin yang merembeskan sejenis bahan X. Kita tak tahu bahan X ni apa kan. Okey, kat gambar rajah ni, kelenjar endokrin dia merembeskan satu jenis bahan yang kita panggil bahan X. Antara berikut yang manakah benar tentang bahan X itu? Okey, kamu kena faham. Kelenjar endokrin ni dia merembeskan hormon. Hormon ialah sejenis protein. Okey, hormon. Jadi kat sini jawapan yang paling tepat adalah D. Okey, kita tengok soalan seterusnya, nombor 24. Rajah 10 menunjukkan satu situasi. Okey, seorang budak lari kena kejar dengan ular. Okey, antara berikut yang manakah benar tentang situasi lelaki itu? A, denyutan jantung lelaki itu menjadi lebih perlahan. Kalau kamu lari, takkanlah makin perlahan kan? Tekanan darah lelaki itu berkurang. Kalau kamu dalam situasi tengah takut macam ni kan, takkan tekanan darah kamu berkurang kan? Yang C dia kata lebih banyak glukosa dalam badan lelaki itu ditukarkan kepada glycogen. Bila kamu berlari, okay, kamu akan gunakan glukosa. Jadi tak mungkinlah glukosa tu akan ditukarkan kepada glycogen. Kita tahu glycogen ni satu bentuk glukosa penyimpan, satu bentuk glukosa yang disimpan. Okay. Jadi yang D dia kata kadar metabolism lelaki itu adalah tinggi. Jadi jawapan dia adalah D. Seterusnya nombor 26. Maklumat berikut menunjukkan kesan daripada sejenis dadah mengubah laluan impuls di dalam otak, menyebabkan halusinasi dan menyebabkan kecelaruan. Apakah dadah itu? Okey, yang ni kita tengok buku teks muka surat 153. 153 ya. Okey. 153. Okey, kamu tengok untuk halusinogen ni mengubah haluan impuls dalam otak, menyebabkan khayal, okey. Jadi kat sini jawapan jenis contoh dadah dia adalah ketamin dan LSD, iaitu diethylamida acid lysergic. Okey.
tengok. Jadi kat sini pilihan jawapan yang paling sesuai adalah B, ketamine. Okay. Seterusnya, nombor 26. Isotop ini menghasilkan sinar gamma yang dapat membunuh sel kanser. Apakah isotop ini? Okay. Dalam banyak-banyak dalam 4 isotop ni, isotop yang menghasilkan sinar gamma adalah kobalt 60. Okay, kamu boleh baca dekat buku teks kamu, ada dalam muka surat 176. Empat perubatan ni kamu baca. Sinar gamma daripada kobalt 60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Okay. Seterusnya kita tengok nombor 27. Okay. Antara yang berikut yang manakah menunjukkan susunan zarah dalam sebatian ion? Dia punya hint kat sini adalah sebatian ion. Okay. Kita tahu sebatian ion ni dia ada charge positif dengan negatif. Jadi kat sini dalam gambar rajah ni yang paling sesuai adalah B sebab dia ada charge. Seterusnya 28. Atom Q menunjukkan atom Q mempunyai nombor proton 20. Okey, nombor proton dia adalah 20. Berapakah bilangan petala dan bilangan elektron dalam petala paling luar? Okey. Kamu kena reti lukis dia punya itulah gambar petala tu kan. Okey, dia kata ada 20. Maknanya kat sini okey, petala pertama kamu. Okey, petala pertama kita ada 2 proton. Petala kedua kita ada 8. Okey, ada 8. Jadi 2 tambah 8 dah 10, ada lagi 10. Okey, yang ketiga pun 8 juga. Okey. Dah 18 kan? Jadi ada lagi 2. Kamu sambung dekat lapisan paling luar. Kamu akan dapat 2 lagi baki. Jadi 2 tambah 8 tambah 8, 18 tambah 2, 20. Kat sini kamu ada 1, 2, 3, 4 petala. 4 petala jadi A dengan B dah tak boleh diterima. C dengan D. Bilangan elektron dalam petala luar. Maknanya petala paling luar kat sini adalah yang ni kan. Ada 2 elektron. Ada 2 bilangan elektron. Jadi jawapan dia adalah C. Seterusnya 29. Rajah 11 menunjukkan eksperimen eksperimen untuk mengenal pasti paku yang mempunyai ketahanan yang paling rendah terhadap kakisan. Okay, antara 4 ni yang mana? Okay, jawapan dia adalah D. Okay, sebab dia paku besi. Kemudian kita letak pula dekat dalam air garam. Lagilah cepat proses dia punya kakisan. Okay, nombor 30. Rajah 12 menunjukkan 2 contoh bahan. Apakah bahan yang digunakan dalam membuat bahan P dan Q? Okay, P ni sejenis kaca dan Q ni sejenis logam. Jadi apa yang kita gunakan untuk buat P dan Q? Okay, kalau untuk P kamu boleh tengok muka surat 191. 191. Okay. Smart kaca yang diperbuat daripada kaca plumbum. Okay. Kamu kena ingat P adalah kaca plumbum. Kaca plumbum. B. Jadi yang lain ni kita reject. Dan Q kalau kamu tengok buku teks kamu, dia ada dalam muka surat 188. Okay, ni bahan alat muzik. Okay, dibuat daripada loyang berkilat dan tahan kakisan. Jadi jawapan dia adalah B. Okay. 31. Radikal bebas menjadi punca bagi ketidakseimbangan badan sehingga menyebabkan pelbagai penyakit. Apakah yang dimaksudkan radikal bebas? Okay, dia nak definisi untuk radikal bebas.
Okey, kita tengok buku teks kamu ada dalam muka surat nombor apa ni? 31 dalam muka surat 212. Sini dah beritahu. Radikal bebas ialah atom atau molekul yang kekurangan satu elektron menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil, reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul lain. Jadi kat sini jawapan dia adalah yang paling sesuai A. Molekul yang kekurangan satu elektron menyebabkan ia sentiasa berusaha untuk mengambil elektron daripada atom lain. Okey, 32. Produk kecantikan di pasaran menjanjikan banyak kesan yang diimpikan oleh kebanyakan orang. Namun, tanpa disedari, terdapat beberapa produk yang mengandungi bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan plumbum. Antara berikut, yang manakah kesan produk yang mengandungi bahan kimia berbahaya tersebut? Okey, kat sini yang kalau kamu tengok dekat sini, kesan yang paling negatif adalah A. Okey, sebab bahan kimia berbahaya. Okey, bahan kimia berbahaya. Kalau kamu salah guna, dia akan menyebabkan kesan yang buruk dekat kamu. Nak pula merkuri dengan plumbum. Kalau kamu pakai produk kecantikan yang ada guna merkuri atau plumbum, dia akan menyebabkan wajah kamu membengkak. Okay. Ubatan moden nombor 33. Ubatan moden menggunakan beberapa bahan aktif yang boleh memberi kesan negatif. Okay. Kesan negatif dalam jangka masa panjang. Antara berikut yang manakah contoh ubatan dalam perubatan moden yang menyebabkan ketagihan? Okay. Yang menyebabkan ketagihan. Apa jawapan dia? Okay. Jawapan dia kat sini adalah Cordena. Seterusnya, rajah 17 menunjukkan satu pita detik yang diperolehi daripada eksperimen untuk mengkaji gerakan sebuah troli. Pernyataan manakah yang menyebabkan gerakan itu dengan betul? A. Troli sedang bergerak dengan pecutan positif. B. Troli menunjukkan pecutan negatif. C. Troli bergerak dengan laju seragam. Ataupun D. Troli bergerak dengan laju malar. Okay, kalau kamu tengok, jarak antara titik-titik dekat pita detik ni dia makin berkurang. Jadi kat sini dia menunjukkan troli tu dia punya pecutan adalah negatif. Jadi jawapan dia adalah B. Apa maksud pecutan negatif ni? Okay, maksudnya contoh troli kan. Ni troli. Okay. Dia bergerak ke arah kanan kan. Arah gerakan dia ke kanan. Pecutan negatif tu maknanya arah pecutan dia tu ke arah bertentangan dengan arah gerakan. Itu yang menyebabkan troli tu kalau kamu tengok dia makin perlahan. Okay, pita detik ni menunjukkan gerakan troli tu dia makin perlahan sebab arah gerakan dengan arah pecutan adalah bertentangan. Okay, nombor 35. Rajah 14 menunjukkan sebuah motosikal yang bergerak dari M ke N dalam masa 10 saat. Berapakah laju motosikal itu? Okay, yang ni senang je. Kamu masuk je nilai 150. Kamu bahagikan dengan 10. Kamu akan dapat 15 meter per saat. Jadi jawapan dia adalah B. 26. Antara graf berikut yang manakah menunjukkan objek bergerak dengan pecutan? Okey, kamu kena faham pecutan. Okey. Pecutan ni adalah pecutan sama dengan hal laju bahagi dengan masa. Jadi kat sini kalau kamu tengok dekat graf ni sesaran dengan masa mestilah bukan. Jadi antara dua ni yang mana yang tepat? Kalau kamu tengok kat sini graf C ni hal laju dia seragam. Bila hal laju seragam, pecutan adalah kosong, maknanya dia tak melakukan pecutan. Jadi jawapan dia yang paling tepat adalah D. 37. Kenderaan manakah yang mempunyai inersia paling kecil? Okey, kamu kena faham apa itu inersia. Inersia ni adalah sejenis keadaan di mana satu objek tu dia nak mengekalkan kedudukan dia. Okey. Kalau kamu tengok buku teks tu dia ada dalam muka surat
247. 247. Okay. Kat sini dia ada kata inersia suatu objek dipengaruhi oleh jisim objek tersebut. Semakin besar jisim suatu objek, semakin besar inersia suatu objek. Jadi kat soalan ni dia nak inersia paling kecil. Jadi kamu mestilah pilih jawapan yang mempunyai jisim paling kecil, iaitu A. Ya. 37. 38. Di manakah pelakuran nuklear berlaku secara semula jadi? Okey, pelakuran nuklear ni dia memerlukan suhu yang sangat tinggi. Okey, jadi tak mungkinlah dekat bumi sebab kita duduk kat bumi kan. Suhu kat bumi tak cukup panas. Bulan pun bukan juga, atmosfera pun bukan. Jadi yang betul-betul suhu yang betul-betul tinggi adalah C. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 261. Bukan silap. 259. 259. 259. Dia ada bagi tahu kat sini. Pelakuran nukleus berlaku secara berterusan di matahari. Okey. Seterusnya 39. Rajah 15 menunjukkan stesen jana kuasa nuklear. Apakah fungsi komponen berlabel X? Label X. Okey. Label X ni apa? Tengok buku teks. Ada dekat muka surat 261. Okey. Okey. Kat sini. Inilah bahan X tu. Kita panggil dia kondenser. Fungsi dia adalah untuk menyejuk dan mengkondensasikan steam menjadi air. Jadi kat sini jawapan dia adalah D. Okay. Soalan terakhir untuk hari ini. Apakah penyakit yang dihadapi oleh penduduk Hiroshima selepas pengoboman bom atom oleh Amerika Syarikat? Yang ini berlaku masa Perang Dunia Kedua. Okey. Apa kesan daripada bom atom ni? Okey, kita tengok buku teks muka surat 265. Wah, 265. Daripada kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear. Maknanya kesan bom atom tu lah kan. Sama je lah. Bom atom tu sejenis nuklear. Kat sini kata untuk genetik dia boleh menyebabkan mutasi sel dan juga kanser. Jadi jawapan dia adalah A. Okey. Setakat itu saja untuk perbincangan kita hari ini. Jadi saya nak pelajar-pelajar kamu semua buat pembetulan untuk setiap soalan. Hanya soalan dan jawapan. Buat dalam buku latihan. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.